Assalamualaikum dan selamat pagi. Apa khabar semua hari ni? Semoga semua sihat walafiat. Baiklah, selamat datang ke kelas Asas Masakan bersama Cikgu Faiza. Apa dia aktiviti kerja kita pada hari ini? Aktiviti kerja kita pada hari ini ialah melabel harga makanan dan minuman untuk jualan. Tajuk kita pada hari ini ialah menentukan harga makanan atau minuman. Okey, kita nak tengok hari ini macam mana kita nak letak harga bagi makanan atau minuman yang kita hendak jual. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir pembelajaran, murid dapat menentukan harga jualan makanan dan minuman yang berpatutan. Kriteria kejayaan kita pada hari ini ialah pada akhir pembelajaran, kamu mesti dapat menyatakan langkah-langkah menentukan harga barang jualan dan mengira harga jualan berdasarkan kos-kos yang terlibat. Okeylah murid-murid, kita nak tengok langkah-langkah pengiraan harga barang jualan. Macam mana kita nak kira harga barang jualan? Okey. Perkara pertama yang kita kena buat ialah kita kena kira kos modal, bahan-bahan dan juga makanan dan minuman yang kita nak jual. Okey, apa dia kos ni? Maksud kos ialah perbelanjaan. Banyak mana duit yang kita keluarkan untuk kita menyediakan makanan dan minuman yang kita hendak jual. Okey, kos modal. Kos modal adalah termasuk kos awak beli barang, kos upah dan juga kos sampingan. Banyaknya kos. Jangan risau, cikgu akan ulas satu per satu. Okeylah. Langkah yang pertama ialah mengira kos bahan. Kos bahan ini ialah jumlah perbelanjaan yang dikeluarkan untuk membeli bahan-bahan mentah. Contoh, awak nak jual burger. Okey, awak pun belilah roti burger, daging burger, sayur-sayuran dan sos. Okey, awak kena kira semua jumlah perbelanjaan awak membeli bahan-bahan tersebut. Berapa harga roti, berapa harga daging, berapa harga sayur, berapa harga sos. Okey, kalau boleh simpan semua resit-resit pembelanjaan supaya senang untuk membuat rujukan. Pentingnya kira kos bahan ni sebab kita nak kira berapa keuntungan yang kita akan perolehi. Okeylah, langkah yang kedua ialah mengira kos upah. Sekiranya kita ada mengupah pekerja ataupun kita bayar gaji diri kita sendiri. Contoh, kalau awak jual burger, okey, kemudian awak seorang-seorang je buat burger. Takkanlah buat burger penat-penat kan? Buat burger penat-penat tapi tak ada pendapatan. Semua duit takkan nak rolling jadi modal. Okey, bila awak dah bekerja, awak dah jual burger, awak ambil sedikit daripada hasil jualan tu untuk awak. Contoh awak ambil dalam RM50 untuk belanja sendiri dan duit selebihnya awak rolling modal. Beli lagi barang-barang untuk jualan yang seterusnya. Itu dikira sebagai kos upah. Kos upah ialah bayaran yang dibayar kepada para pekerja. Termasuklah diri sendiri. Kita bekerja, kalau yang bekerja jual burger sendiri tu, takkanlah dia bekerja tak ada gaji kan, dan tak boleh juga suka-suka hati gunakan semua duit jualan tu untuk berbelanja. Mesti ada perancangan yang bagus supaya apa? Duit yang awak dapat tu tidak akan terbazir dan boleh digunakan untuk pusing modal lagi. Boleh beli lagi barang-barang untuk perniagaan. Okey? Langkah yang ketiga ialah mengira kos sampingan. Okey, jual burger. Takkan jual burger dalam gelap pakai lilin. Kalau pakai lilin pun nak kena kira harga lilin tu berapa. Okey, contoh kos sampingan ialah perbelanjaan seperti membayar bil air dan juga elektrik yang digunakan. Okey, ini kos kecil-kecil lah yang kita rasa macam tak penting. Tapi kalau boleh masukkan sekali dekat dalam pengiraan tu supaya kita punya untung dan juga hasil jualan tu kita dapat bersih. Okey, kos sampingan adalah bayaran bil elektrik dan air yang digunakan. Kalau awak ada
contohnya COD sekarang ni kan. Kos sampingan COD tu pun boleh kira juga. Berapa minyak kereta yang awak pakai, berapa minyak motor yang awak gunakan. Okey. Langkah yang keempat ialah mengira kos pengeluaran seunit. Okey. Contohlah awak ada beli 50 biji burger. Okey, jadi awak nak kira. Awak dah belanja 100, awak nak jual 50 biji 50 biji burger. Berapa harga satu burger ni ya? Berapa harga modal untuk sebiji burger? Itu yang kita namakan kos pengeluaran seunit. Kos pengeluaran seunit ni, cara kita nak kira dia ialah kos bahan yang kita dah kira tadi masa langkah pertama, tambah dengan kos upah yang kita dah kira pada langkah kedua, dan tambah lagi dengan kos sampingan yang kita dah kira pada langkah ketiga. So pada langkah keempat ni, hasil tambah ketiga-tiga kos tadi, kita bahagikan dengan bilangan unit makanan atau minuman yang kita nak jual. Contoh cikgu cakap tadi, awak belanja 100 untuk modal, bahan, upah, kos sampingan, awak belanja dah 100 dan awak dapat jual 50 burger. So, awak nak tahu berapa harga satu unit ni supaya awak boleh tentukan berapa untung yang awak nak dapat. Jadi, harga modal tadi tu, awak bahagikan dengan bilangan unit. RM100 bahagi dengan 50 biji burger. Awak akan dapat harga asal modal untuk satu biji burger. Okey, cikgu bagi contoh yang lebih mudah di sebelah ni ya. Okey, contoh. Okey. Amirul ingin mencari kos pengeluaran seunit bagi 25 batang aiskrim yang hendak dijual. Okey, Amirul ni dia nak jual aiskrim. Okey. Jadi, dia pun kira lah. Dia beli-beli barang RM20. Dia bayar pekerja dia, siapa sebenarnya, ibu dia ke, dia bayarlah sikit-sikit kat ibu dia yang tolong dia, tu makcik dia ke, bayar sikit kat makcik dia, okey. Dan juga kos sampingan, api, elektrik, apa semua yang dia pakai lah, api, elektrik, air yang dia pakai. Jumlah kos bahan, kos upah dan kos sampingan ni, kos modal yang telah dikeluarkan oleh Amirul ialah RM50. Okey, bila dia buat aiskrim, dia dapat 25 batang aiskrim daripada kos modal tadi tu, daripada bahan yang dia beli tu, dia dapat 25 batang aiskrim. Jadi dia nak tahu harga satu aiskrim ni adalah berapa. Okey, jadi kos pengeluaran seunit tu, harga modal tadi RM50 tu, bahagi dengan 25 batang aiskrim. Dapatlah RM22 untuk satu batang aiskrim. RM2 ni harga modal ya. Awak belum boleh jual dengan harga RM2. Kalau awak jual dengan harga RM2, awak tak akan dapat keuntungan. Awak dapat modal je semula. Okey. So dah tahu. Okey, harga seunit aiskrim ni RM2. Jadi berapa peratus keuntungan yang awak nak dapatkan? Okey. Kita pergi ke langkah yang kelima. Langkah kelima ialah menentukan kos jualan. Kos jualan ni adalah kos modal awak tadi, tambahkan dengan peratus keuntungan. Contohlah, ya. Awak jual burger tadi, katalah harga burger tu RM2 satu. Awak nak 100% keuntungan. Okey, maksudnya kos modal awak RM2 tambah dengan 100% keuntungan RM2 juga. Jadi awak boleh jual burger awak dengan harga RM4. Okey. Okey, contoh cikgu bagi lagi sekali. Amirul lagi. Amirul nak cari pula. Tadi dah tahu dah. Tadi harga satu unit aiskrim ni RM2. Dia kata. Okey. Jadi berapa nak jual? Peratus keuntungan dia nak 100%. Dia nak 100% daripada harga modal dengan peratus keuntungan tu. Jadi Amirul pun carilah. Kos modal dia tambah dengan peratus keuntungan. Modal tadi untuk satu batang aiskrim RM2. Bila dia nak 100% keuntungan, dia kena up RM2 juga harga dia. Okay? Jadi, dia dapat harga jualan bagi seunit aiskrim adalah RM4. Jadi, dia kena jual sebatang aiskrim tu RM4. Baru awak dapat harga jualan. Macam itulah cara kita nak tentukan. Tak apa, kalau tak faham nanti cikgu akan bagi awak latihan. Okay, dekat latihan tu cubalah. Memang ini melibatkan matematik. Okay, ini melibatkan matematik. Ini kemuncak kalau awak nak menjual, awak kena tahu berapa modal awak gunakan, berapa peratus keuntungan yang awak nak.
Kalau awak tersilap dalam perhitungan ini, kemungkinan awak akan rugi. Okey? Okey, bila dah ada harga barang, macam mana kita nak pamerkan harga barang? Macam mana kita nak labelkan barang-barang kita ni untuk jualan? Di sinilah kita nak tengok label, antara label yang kita boleh pakai. Okay, yang pertama sekali adalah stiker ataupun kertas pelekat. Biasa kalau pergi kedai kita akan ambil barang tu, kita tengok, oh ada stiker tu ada harga RM2.50, RM10. Kalau kita beli sandwich ada harga dekat sandwich tu. Okay. Kenapa kita nak kena letak label ni? Label ni untuk memudahkan orang yang nak beli. Tak adalah setiap kali dia datang, berapa harga makanan ni, berapa harga burger ni, berapa harga. Kalau RM10,000 orang datang tanya awak, cram mula awak nak jawab. Lama-lama tak nak jawab dah. Tak senyap je. Jadi kita letaklah harga siap-siap. Jadi orang nak beli pun orang tahu, oh harga dia RM2.50. Pergi dekat kita terus bayar RM2.50. Tak payahlah 50 kali nak ulang. RM2.50, RM2.50, RM2.50. Macam Mail dalam Paypay tu, RM2, RM2, RM2. Kalau awak rajin nak menjerit-jerit macam tu, tak apalah. Okay. Tapi, harga mesti dipamerkan. Kalau kita nak jual barang makanan ke, tak kisahlah barang apa-apa pun, harga mesti dipamerkan. Tidak mempamerkan harga adalah satu kesalahan. Okay. Berarti penguat kuasa datang check awak punya kedai, mana harga? Kenapa kena pamerkan? Sebab ada peniaga yang tidak jujur. Okay, bila dia tak pamer harga, suka hati dia je. Jangan orang ni datang RM2. Orang ni datang RM3, dia kata. Sebiji burger berapa? RM2. Datang orang lain, burger berapa? RM3. Suka hati je nak cakap. Jadi harga makanan tu akan berubah-ubah. Jadi perlu ada tag makanan. Yang kedua, poster. Yang ini biasanya dekat kedai fast food lah. Kat McD ke Pizza Hut ke, awak tengok dekat dia punya flyers tu dia dah ada. Ataupun dekat katalog, dekat poster tu dah ada harga. Jadi tahulah berapa harga makanan tersebut. Ya. Dan yang ini biasanya di pasar ataupun pasar malam ataupun pasar raya. Ada tag harga yang dah siap. Jadi kita tahu, oh cili ni RM2 sepaket. Capsicum ni sekilo RM6. Pergilah timbang. Lepas timbang baru dapat harga yang betul. Okay. Itu saja untuk hari ni. Cikgu tak akan bagi latihan hari ni. Cikgu akan bagi latihan hari Jumaat. Okay. Awak tolong fahamkan nota ni yang mula-mula tadi tu tentang kos modal dan juga kos jualan. Okay. Sebab nanti bila awak diberi latihan, awak perlu buat pengiraan. Okay. Itu saja untuk hari ni. Terima kasih.